السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam Bilal Hajatan Kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung balik tafsir, iaitu tafsir Quran juzuk yang ke-30. Kita masih lagi dalam surah Al-Insyirah, iaitu yang maksud lapang yang melegakan, melapangkan dada. Kita sampai pada ayat yang nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi 'ulumihi 'ulumana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, bekerjalah, keraslah. Yakni setelah Allah mengurniakan beberapa banyak nikmat yang telah disebutkan itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digesa agar bersyukur dan supaya rajin beribadat dengan bekerja keras dalam perkara tersebut. Janganlah ada waktunya sampai terbuang tanpa difaedahkan. Bermakna apabila selesai mengerjakan sesuatu ibadah, hendaklah diiringi dengan ibadah lain sebagai tanda kerja keras yang menamatkan. Maka dalam ayat Quran kata fa iza faraght fansab, jikalau kamu buat satu kerja tu, buatlah dengan sebaik mungkin. Kita dalam istilah agama kita ni tak ada istilah cencai. Agama Islam tidak mendidik kita buat satu kerja tu ala qadar, ataupun kita buat kerja tu biar Allah Ta'ala yang buat keputusan. Maka tiada istilah macam tu yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik kepada tiap-tiap orang Islam yang lagi beriman, lagi bertakwa, ialah buat kerja tu sebaik mungkin. Macam mana dijanjikan, dia buat seboleh-bolehnya, lebih daripada apa yang orang tu nak, supaya hati orang tu rasa lebih selesa. Orang Islam dalam bidang muamalah, urusan antara manusia dengan manusia, zaman sekarang ni ilmu muamalah ni dah mula, masyarakat dah mula faham. Dalam bank berkata muamalah apa tu? Bank muamalah. Ada bank muamalah, ada bank patuh syariah dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat nampak macam patuh, tapi kadang-kadang nampak macam ada benda yang kena tak kena. Sebab zaman sekarang ni nama Islam tu banyak digunakan oleh berbagai jenis orang. Tetapi hakikat agama yang sebenar memang dalam berkaitan dengan muamalah ni berkait rapat dengan urusan orang Islam. Orang Islam kalau buat kerja yang terbaik, dan apa yang didapat dia akan pulang balik pandai istilah budi pekerti, bagi hadiah. Lepas tu bila berurusan dengan orang, kalau dia boleh bagi lebih, bagi lebih. Dia kalau boleh buat lebih, dia akan buat lebih. Untuk apa dia buat lebih tu? Untuk orang yang berurusan dengan itu rasa selesa. Macam orang tu minta kita ni kontraktor, contoh
Maka bila kita nak buat kontraktor dan sebagainya, nak buat bangunan, kita buat, kita bagi lebih, kita bagi lebih daripada ni, maka orang tu nampak ni, kata ni lebih ni, tak apa, ini hadiah daripada saya, maka orang tu akan rasa gembira dan suka. Sama juga kita minta makanan 10 bungkus bagi orang yang tukang masak, masakan nasi Arab, masak nasi ayam, berbagai jenis makanan, kuih-kuih ke dan sebagainya. Kita minta kuih atau kita minta nasi 1 bungkus contoh, kita minta kat aja nak 50 bungkus. Dia kata untuk apa? Untuk sekian-sekian. Maka dia hantar 55 bungkus. Dia lebih 5. Bila lebih 5 tu, dia tak nak lebih tak ada masalah. Tetapi agama lebih suka kalau kita buat macam tu. Sebab apa? Orang yang menerima tu rasa selesa, rasa seronok. Dan orang Islam ni suka menyeronokkan orang lain. Menjaga hati orang lain ni sangat-sangat dituntut dalam agama Islam. Siapa yang suka mengkecilkan hati orang dalam bidang percakapan, dalam sidang pengurusan, seperti runtuh Kaabah 3 kali. Maka dalam Islam dididik banyak benda dalam muamalah supaya kita. Sebab itulah dalam salah satu surah, itu surah yang nombor 94, ada 8 ayat, surah Al-Insyirah. Kalau kita nak lapang dada, kita suka melapangkan dada orang lain. Kalau kita suka menyempitkan dada orang lain, maksudnya kamu nak sempit dalam penghidupan. Maka kalau kita nak lapang dada kita buat kerja yang terbaik, biar orang suka. Kalau sampai kita dah buat yang terbaik, tak mampu selepasnya, barulah kita tawakal. Jangan buat tu ala kadar cincai, lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dituntut oleh agama. Dan penghinaan terhadap agama, lagi-lagi kalau kita berurusan dengan orang yang baru masuk Islam, berurusan dengan orang yang bukan Islam. Maka agama sangat-sangat tuntut untuk buat kerja tu yang terbaik. Maka buat kerja yang terbaik dikira ibadah, kan? Bukan ibadah hanya sembahyang saja, tidak. Muamalah pun dikira ibadah, perkahwinan pun dikira ibadah, harta pusaka pun dikata ibadah dibahagi dengan betul. Pengurusan kerajaan dibuat dengan cara yang perintah Allah dan Rasul pun ibadah, ada keadilannya, ada caranya, macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kata Ibn Abbas, apabila selesai menunaikan sembahyang fardu, bekerjalah keraslah untuk Tuhanmu untuk berdoa dan berharaplah kepadanya sahaja serta memohon segala permintaan. Maka bila kita masuk dalam sembahyang, masuklah dengan cara yang sempurna. Kita sembahyang, biar sembahyang kita tu ada nilai. Bila kita masuk dalam sembahyang, kita nak ada khusyuk dalam sembahyang. Bila khusyuk dalam sembahyang akan menyebabkan nilai sembahyang tu ada tinggi di sisi pandangan malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah selesai dalam sembahyang kita, jangan biarkan macam tu, tutup dengan doa, zikir dan doa, supaya sembahyang tu melengkapi macam mana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kaitan sembahyang. Sama juga dengan pengurusan haji, sama juga dengan puasa, sama juga dengan muamalah, pengurusan dan sebagainya. Kata Ibn Mas'ud, apabila selesai dari mengerjakan segala yang fardu, kerjakanlah sembahyang malam. Atau dimaksudkan juga apabila selesai berjihad menentang musuhmu, kerjakanlah ibadat kepada Tuhan. Atau jika selesai menyampaikan perutusan Allah, lakukan ibadat yang meminta ampun atau dosa dan dosa kaum mukminin. Apabila kita dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat sembahyang fardu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang rajin sembahyang sunat, dan minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang sembahyang malam. Dalam sembahyang malam, bila Allah Ta'ala rezekikan kita dapat bangkit sembahyang malam, jangan lupa untuk mendoakan orang-orang yang tak dapat hadir sembahyang, minta pengampunan bagi mereka. Maka sesiapa yang minta pengampunan pada tempat tu, waktu zaman sekarang ni, keadaan sekarang ni berlaku di Pakistan, 99% Pakistan ni orang Islam. Pakistan 99% orang Islam.
Penduduk kat situ sekarang ni hampir 30 juta penduduk, rumah je dah hancur sebabkan banjir. Kalau angka kematian 1000 lebih. Dan berlakunya banjir menyebabkan penduduk kat situ, kerosakan rumah, bangunan dan sebagainya, melibatkan 30 juta penduduk. 1/3 negeri itu hancur sebabkan banjir. 1/3 sebabkan banjir. Sri Lanka rosak sebab bukan banjir, sebabkan ekonomi muflis. Yang ni negara Islam juga, Pakistan, sebabkan banjir. Asalkan negara tu duduk tengah, bawahnya India, atasnya negara lain, kan? Sebelah je laut, dia boleh banjir duduk tengah-tengah. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Maka orang yang nak tempat tu selamat, negara kita selamat ataupun tempat kita selamat, kena ada orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sebab dalam hadis Nabi banyak kali saya sebutkan, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, inni la himmil arda azab. Allah Ta'ala nak menurunkan azab atas kehendaknya, mana-mana tempat Allah Ta'ala turunkan, turun. Illa bisalasa. Allah Ta'ala beritahu ke Nabi, aku tak kira aku nak turunkan azab di mana-mana tempat, kecuali pada 3 benda yang berlaku. Pertama sekali, ummar biyuti, yang suka menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidupkan masjid dengan majlis, dengan majlis zikir, dengan majlis ilmu, dengan mensantuni masyarakat. Masjid tempat ekonomi ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Raudah. Kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Raudah. Semua pengurusan semua dalam masjid. Nombor 2 pula, masjid untuk menyelesaikan masalah orang, masjid untuk menyelesaikan berbagai-bagai kaedah, dan mengimarahkan sembahyang berjamaah, mengimarahkan untuk berzikir, untuk pengajian-pengajian. Maka zaman dulu masjid-masjid ni biasa ada halaqah pengajian Quran, halaqah hadis, halaqah tafsir, lebih daripada 40 halaqah, untuk pengurusan-pengurusan dalam bidang agama, nak meningkatkan berkaitan dengan agama, supaya masyarakat dengan jahil ilmu agama. Zaman sekarang ni masyarakat jahil dengan ilmu agama, makin jauh pada masjid makin jahil. Itu berlaku. Maka itu yang pertama sekali, masjid banyak, imarah masjid tak berlaku. Di mana-mana negara Islam, hatta Andalus, negara kafir pun banyak masjid. Negara kita pun banyak masjid. Nak bebas daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala, masjid yang ada dekat dengan kita kena diimarahkan. Itu pertama sekali. Yang kedua, mutahabina fiyya, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan sifat rahim, sifat rahmat. Tunjuk sifat bukan menjatuhkan tetapi membina. Itu namanya kasih. Kalau kita tak ada sifat kasih, pentingkan diri sendiri, Rasulullah kata orang yang macam ni, tempat yang macam ni biasanya tak akan turun rahmat Allah. Kalau tak ada sifat kasih, lagi-lagi teruk tak ada kasih pada anak, lagi teruk tak ada kasih pada isteri, lagi teruk tak ada kasih pada suami. Zaman sekarang ni berlaku, suami kasih pada isteri, perempuan yang lain, isteri kasih pada orang yang lain. Benda ni banyak dah berlaku. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab bila kita, orang kata macam mana kita nak keluarga bahagia. Surah Ali Imran, keluarga Imran, keluarga Nabi Imran ni, yang lahir ni Siti Maryam, yang puncanya lahirnya Nabi Isa AS. Lepas tu Nabi Zakaria. Semua kat situ punca mereka mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Mereka mengimarahkan Masjid Al-Aqsa, maka dalam segi imarah tu menyebabkan keluarga tu terjamin jaga, dan menjadikan memupukkan mahabbah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berlaku ujian, musibah, lepas musibah tu akan dizahirkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Siti Maryam dituduh berzina, lepas tu Siti Maryam berhadapan dengan masalah, pergi pada satu tempat yang tak ada orang, melahirkan anak yang dalam keadaan orang tak ada dan sebagainya. Bila berlaku macam tu, patah balik, maka Allah Ta'ala suruh patah balik, pergi ke Masjid Al-Aqsa dalam keadaan semua orang hina je. Maka dia pergi dalam keadaan diamkan diri, orang hina dan sebagainya, sampai Allah Ta'ala tunjukkan pertolongan kepada Siti Maryam, itu bercakapnya Nabi Allah Isa AS pada umurnya berapa bulan. Dia bercakap, dan berapa hari atau berapa bulan, boleh bercakap sampai semua orang terkejut. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam istilah agama,
dah bagi tahu kaedah-kaedah ataupun kiraan-kiraan, iaitu sifir berkaitan dengan supaya tempat tu jangan kena balak. Yang nombor 2, kena hidupkan kasih sayang. Man lam yurham la yurham. Siapa yang tak ada tunjukkan sifat rahmatnya, kasih sayang, tak akan dapat rahmat sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak dapat, hadis yang lain pula, siapa yang tak merahmati di atas muka bumi, tak akan dapat rahmat yang ada pada langit. Menunjukkan tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang bertanggungjawab terhadap rahmat. Itu nombor 2. Yang nombor 3 pula terakhir, mustaghfirina fil ashar, iaitu dengan beristighfar pada waktu sahur. Minta maaf pada orang-orang tempatan sini, orang Islam, dan minta pada Allah Ta'ala bagi hidayah pada orang yang bukan Islam, supaya mereka nampak Islam, supaya senang bekerja sama terhadap penghidupan kita, supaya aman dan damai, boleh tolong menolong, senang menyenangkan, bantu membantu. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut 3. Pertama sekali, hidupkan rumah Allah. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, istighfar. Maka dalam ilmu hadis ni, kalau letak nombor 1, umaru biyuti, yang menghidupkan rumah Allah. Bahagian yang nombor 2, kasih sayang. Bahagian yang 3, beristighfar pada waktu sahur. Macam mana kita nak hidupkan rumah Allah Ta'ala, macam mana Nabi SAW hidupkan pada zaman sahabat. Kita nak terus lompat tak boleh. Maka ulama kata itu pada bawah, bermula pada bawah dulu. Nombor 3 bermula dengan suka mengejutkan diri, kejutkan orang lain yang terdekat pada kita, supaya beristighfar pada waktu sahur, istighfar untuk diri kita sendiri, dan istighfar kepada mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, terutama tempat kita yang kita berurusan, tempat kita tinggal, supaya rahmat Allah Ta'ala turun sedikit demi sedikit sampai kita ni terbina dengan sifat kasih sayang, terbina untuk senang untuk bagi salam ke orang, terbina untuk senang nak bertegur sesama manusia. Bila benda tu terbentuk, barulah boleh terbentuk dengan peringkat yang paling tinggi, iaitu bentuk rumah Allah Subhanahu wa taala dengan proses-proses sistem-sistem yang sedikit demi sedikit sampai menjadi macam mana dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat 100%, 50%. Tak dapat 50%, mana yang kita mampu sebaik mungkin. Lepas tu nak memupuk kasih sayang. Sebab apa nak memupuk kasih sayang? Kalau tak pupuk kasih sayang, kita tak ada kawan. Kalau masing-masing ada pemikiran masing-masing, tak boleh bersatu, payah juga nak bekerja sama. Maka perlukan pupuk kasih sayang. Nak dapat kasih sayang tu, kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kerja sama, kena minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah tempat tu dapat diselamatkan. Dan sekarang ni balak terhadap negara-negara Islam luar biasa. Di Palestin, masjid kena bom, tengah azan kena bom. Masjid Al-Aqsa tengah nak digunturkan. Lepas tu nak bina pula Tempel Sulaiman. Lepas tu negara-negara Islam yang lain, di Iraq hancur, di Libya hancur. Lepas tu negara Islam yang lain pula, dia hancur dengan ekonomi, dia hancur dengan balak dan sebagainya. Dia hancur dengan cara pemerintahan yang tidak teratur, sampai sistem tu jadi tidak betul, menyebabkan ekonomi jatuh. Berbagai-bagai fitnah terhadap orang Islam, bukan di Malaysia saja, mana-mana negara. Bukan Malaysia, mana-mana negara. Kalau ada negara yang betul-betul nak ikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kata Mekah, Madinah. Mekah, ulama Mekah, iaitu yang menjadi Imamul Haramain ataupun Imamul Haram, Masjidil Haram jadi imam. Dalam khutbah dia tegur berkaitan dengan cara bergaulan antara lelaki dengan perempuan. Tak boleh dibiarkan bebas sangat perempuan dan sebagainya. Ibarat macam menyentuh apa yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan masukkan penjara 12 tahun. 12 tahun. Hanya khutbah saja, bukan tegur direct. Hanya bagi tahu umum. Tak ada istilah sindiran, hanya umum saja. Dia bagi tahu tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Tak kaitkan siapa. Tapi sebabkan benda itu macam sensitif, kena kerajaan Arab Saudi masukkan dia penjara selama 12 tahun dan kena tarik dia punya imam menjadi Masjidil Haram, dan kena tarik kerja-kerja yang lain, ialah mengajar di Universiti Mekah dan sebagainya. Maka ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Macam mana nak bina balik? Dan Nabi dah tahu dah benda ni akan berlaku macam tu.
Dan Nabi SAW kata, banyak dalam hadis-hadis ni, yang boleh menyelamatkan kita sekarang ni ialah jamaah, bersatu hati, kerjasama atas satu matlamat. Lepas tu dalam jamaah tu kena berlapang dada, benda yang sikit-sikit dipermaafkan, benda yang remeh-temeh jangan dipertikaikan sangat, hanya fikir pada matlamat yang asal, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan baiki mana yang boleh, kecil ataupun besar, dengan hikmah, supaya terjamin pada masa akan datang. Sekarang ni tahun 2022, bulan 9. Apa nak berlaku pada Januari bulan 1 2023 tak ada orang tahu. Baik ke buruk pada semua tempat kita pun tak pasti tahu. Negara kita pun kita tak pasti macam mana keadaannya, negara lain pun kita tak tahu macam mana keadaannya. Bayangkan di Mekah, orang yang khutbah di Mekah kena tangkap, agak-agak Allah Ta'ala tak balas. Kita pun pening macam mana nak buat. Lepas tu yang tangkap dia tu bukan seorang dua orang, pemberontak kerajaan yang kontrol Mekah dan Madinah. Agak-agak Allah Ta'ala biarkan. Orang takkanlah Imam Al-Haram tu, dia tak ada, dia anak murid je. Takkan dia masuk penjara tak mendoakan kerajaan. Takkan anak murid tak mendoakan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Benda tu menakutkan, sebab doa orang teranaya. Orang kafir pun kalau teranaya, doa yang Allah Ta'ala mustajab, ini lagi imam, ini lagi ada anak murid, ini lagi pensyarah. Macam mana keadaan? Kita tak dapat nak pasti macam mana akan berlaku pada tahun depan, macam mana Allah Ta'ala nak ingatkan balik pada orang-orang Islam, supaya kembali kepada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan main-main dengan hukum Allah. Sebab Allah Ta'ala biarkan je, sampai satu masa diam, ni macam diam kan. Nampak orang sesama orang Islam negara ni kena hancur dengan orang kafir, kita diam. Negara ni kat orang Islam kena seksa, kita diam. Agak-agak Allah Ta'ala dia biarkan. Adalah benda akan berlaku yang kita tak pasti, maka benda tu besar, tapi kita tak boleh nak pergi pasal besar. Kita hanya mampu buat mana yang sebaik mungkin mampu kita buat. Kita tak boleh pergi besar, kita nak jadi macam satu kerajaan besar, kita bukan kerajaan, orang biasa je. Maka buatlah mana yang kita mampu, sekurang-kurangnya malam beristighfar. Lepas tu bila Allah tuntut berkasih sayang pada orang, boleh bagi salam ke orang, belanja orang makan, absus salam, ta'amut ta'am, selalu bagi makan ke orang. Lepas tu boleh bagi salam ke orang, tanya khabar dan sebagainya. Peringkat yang 3, buat hidupkan masjid sebaik mungkin mana yang boleh. Itu usaha kita sekarang. Kita tak boleh pergi macam sebesar nak jadi kerajaan ke apa, tak boleh. Tak masuk akal macam tu. Kita boleh buat mana yang kita mampu sahaja. Dan apa yang kita mampu, itulah kita tumpu, itu yang kita buat. Mana yang kita tak mampu, jangan sangat pergi ke situ, sebab kita tak mampu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. Merendahkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon syurga yang diingini dan menjauhkan neraka yang ditakuti. Atau kata Ibn Katsir, jika selesai engkau dari mengerjakan urusan dunia dan sesudah engkau putuskan hubungan dengannya, maka tampillah mengerjakan ibadah dengan rajin dan hati yang lapang, mengikhlaskan niat serta keinginan semata-mata kerana Tuhan, bukan kepada yang lain. Maka dalam ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, fa iza faraghta fansab, jikalau kamu buat urusan tu, buatlah sebaik mungkin. Bila kita dah buat sebaik mungkin, tak mampu lagi untuk kita fikir, tak mampu lagi kita nak buat, maka kita wa ila rabbika farghab, kita serah urusan kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong, inilah sebaik benda yang kita mampu buat. Sampailah Allah Ta'ala bagi idea apa nak buat, Allah Ta'ala bagi tenaga apa nak buat, apa yang mampu kita buat, kita buat. Apa yang kita tak mampu nak buat, kita serah kepada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangkaan yang baik. Tawakal hukumnya wajib, bukan sunat.
10 sifat mahmudah yang ada dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan wajib kita diamalkan. Salah satunya tawakal. Tawakalnya apa? Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bersangka baik dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada kita nampak untuk buat. Macam contohnya kita bekerja, kita berniaga, kita buka kedai dan sebagainya, kita buka pasar malam, kita dah buka pasar malam dan sebagainya, kita jual sampai pukul 12 malam tak ada orang nak beli. Orang pukul 10 dah habis, tak ada orang nak beli. Kita kata kita dah usaha dah, hari ni tak dapat nak beli. Besok kita buat lagi, lusa kita buat lagi. Dalam masa itu kita makanan, dan kita berjual makanan. Makanan tu kemungkinan basi. Kita nak sedekah pada orang ke ataupun kita nak buang? Masa itulah datangnya ujian Allah Subhanahu wa taala. Nak buang ke nak bagi ke orang? Pun bagi kat orang. Dia datang bagi kat orang, bagi. Cakap tak apalah, ambil lah semua ni dengan harga RM2, RM3. Tak balik modal pun ambil lah. Orang pun ambil. Kali kedua pula, dalam hati syaitan kata, kamu nak jual, kejap lagi nak sedekah kat orang. Macam kaya sangat duit. Itu syaitan. Itu nafsu. Nafsu memang suka ajak orang pada kejahatan. Dia suka bagi negatif thinking pada orang. Maka dalam keadaan macam tu dia berkata tak apalah, buatlah kerja ini yang mampu sekarang ni, tak ada idea lain nak buat kerja lain, tak ada idea lain, buatlah. Maka dia pun buat. Kan, dia buat kerja. Bila buat dan sebagainya, hari yang kedua dia pun cuba jual dan sebagainya gini, pun sama juga. Hari yang ketiga, kemungkinan hari yang kelima dah ada orang beli untuk nak pulang balik modal untuk hari itu. Besok pula dia mula beli, dia jual lagi sekali, mula Allah Taala gerak hati-hati orang untuk beli kat dia. Lama kelamaan dia sabar dalam masa 1 tahun dia tak perlu nak pergi pasar malam. Dia buka depan rumah, orang datang cari makanan kat dia. Bila dia sabar dalam satu tahun, bila orang kenal dan sebagainya, orang dah tahu dan sebagainya, orang akan cari. Kalau dia buat masakan tu memang sedap, kena pada selera orang tertentu, orang akan cari. Kan? Kalau makanan yang sedap ni, ada setengah orang kalau makanan tu tempat je tu kena 2 lebih pada 2 orang halah. Perjalanan 6 jam 7 jam sebabkan ngidam pergi ke tempat tu. Dah pergi ke tempat tu, ramai pula rumah tu. Kalau tanya tiap-tiap orang ni kat sana, orang ni kat sana, orang ni kat sana nak beli makanan. Sebab apa berjadi macam tu? Sebab Allah Taala hendakkan macam tu atas dasar benda yang berlaku pada orang yang tengah menjual tu. Apa dia buat? Apa niat dia? Apa hasrat dia? Sama juga dengan KFC, sama juga dengan Pizza Hut. Pizza Hut dia tak ada tepi jalan. Siapa Pizza Hut? Dia tak ada dah. Dia keluarkan iklan kat TV, siapa nak datang, siapa tak datang sudah. McD, siapa nak datang, siapa tak datang sudah. Sebab apa? Dah ramai, dah customer dah ada tetap. Dia walaupun orang kafir, kan, walaupun asasnya orang kafir, tapi kalau KFC dia punya sahamnya sekarang ni banyakkan Johor yang beli, orang Malaysia yang banyak beli saham KFC. KFC ni banyak orang Islam yang banyak yang beli punya saham sekarang ni. Dan bekerja dalam KFC ni banyak orang Melayu kita. Maka dalam keadaan kita lihat macam tu, kita cuba fikir macam mana Allah Ta'ala tetapkan hati-hati orang datang. Macam contohnya kita lihat orang ni asalnya tak ada orang nak kenal, tiba-tiba naik, kan? Tiba-tiba naik orang. Macam mula-mula orang langsung tak kenal, dia ni siapa, tiba-tiba naik. Bila naik semua orang nak follow je, sampai kita pun nak follow. Naik. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab Allah Ta'ala sudah memberi sampai masanya Allah Ta'ala nak naikkan je. Waktu masa dia susah ada tak? Semua orang sebelum menjadi terkenal, semua orang sebelumnya menjadi orang yang sekarang ni terkenal, biasanya ada masa zaman dia yang dikatakan hampa. Apa nak jadi gini, apa nak bagi makan gini. Macam contoh yang orang kenal sangat, Ustaz Zaidrus. Ustaz Zaidrus 10 tahun dia mengajar orang. Anak murid yang selama 10 tahun 10 orang saja. Dalam proses 10 tahun tu, beras dalam rumah ni tak cukup. Mak mentua datang buka tak beras tak ada. Terpaksalah mak mentua cakap, apa nak jadikan suami kamu ni, beli beras untuk je. Sekarang ni mak mentua cakap apa? Diam dah kawan, tak berani nak cakap Ustaz Azhar betul tak betul, tak cakap apa dah. Sebab apa? Dia dah kaya raya dah, terkenal lah. Tapi kehidupan sebelum tu, apa orang kata dengan dia? Sama dengan Ustaz Ibid, minta bekerja dulu, orang sampai koyak je punya resume depan mata, buang tong sampah depan mata je. Sekarang ni orang yang koyak resume tu, apa perasaan dia dengan Ustaz Ibid? Macam dulu saya koyakkan dia punya resume, sekarang ni agak macam mana perasaan orang?
Sebab kita takkan tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan mana-mana hamba. Kita tak tahu. Maka bila kita nampak orang lain, sama juga dalam perjalanan hidup kita, sama je. Sebab itulah kita dituntut untuk wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu kena berharap. Berharap macam mana? Sangka baik dengan harapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang buruk datang tak apa, ada benda baik selepas keburukan. Ada benda sempit datang tak apa, ada benda yang lapang akan datang. Sangka baik tu kena kuat. Dan bila baca surah Insyirah ni, bila kita sempit, kita baca, kata hari ini sempit, akan datang kemungkinan lapang. Kalau waktu sempit ni lama, harap-harap Allah Ta'ala bagi kesabaran, ketabahan bila kita nak berhadapan dengan sampai masanya lapang. Waktu sempit mungkin kita tak tahu berapa lama sempit, mungkin sempitnya 10 tahun, mungkin sempit 20 tahun. Kita tak tahu berapa lama. Bila kita tak tahu berapa lama, kita berharap masa kesempitan Allah Ta'ala bagi tu, kita ada kekenyakan rezeki sabar, rezeki redha, untuk berhadapan dengan kesempitan nak menuju pada waktu lapang. Agama ni macam ni. Agama mengajar cara perjalanan dalam penghidupan. Agama ajar kita supaya kita tabah dengan apa jua pekerjaan, skop apa yang direzeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang paling salah satu tinggi, macam contohnya amalan sifat-sifat mahmudah. Yang pertama sekali dia akan cerita kepada kita berkaitan dengan taubat. Wajib kita sentiasa bersifat taubat. Istighfar dituntut, sembahyang taubat dituntut, kelakuan taubat dia wajib buat. Yang kedua iaitu kita kena ada sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dengan buat satu benda yang menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Buat dosa kecil kita akan rasa takut, buat dosa besar pun rasa takut. Memang kalau kita rasa takut pada dosa besar, itu memang dikatakan benda yang wajib. Takut pada dosa kecil pun dikatakan wajib. Jangan kata kita buat dosa kecil ni, kejap lagi kita tutup dengan amalan, ni bahaya. Kita kena takut dengan kelakuan-kelakuan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua iaitu kita kena ada sifat, iaitu sifat zuhud. Dan kita kena ada sifat zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud ni bukan pakaian yang comot, koyak-koyak. Atau zuhud ni maksudnya merasai cukup terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa tak cukup, usaha mana yang mungkin untuk mencukupi apa yang kita perlu. Yang keempat iaitu sabar. Sabar daripada masalah-masalah yang kita hadap. Yang kelima, yang empat sifat tadi tu wajib. Taubat wajib, khauf wajib, takut wajib, zuhud wajib, sabar wajib. Yang kelima, syukur. Yang nombor 5 ni syukur. Yang nombor 5 ni lebih utama daripada yang 4 tadi. Syukur boleh menyebabkan kita bertaubat, syukur boleh menyebabkan kita ada sifat takut, syukur boleh datangkan sifat sabar, syukur boleh datangkan sifat zuhud. Sebab dalam Al-Quran kata la in syakartum. La in syakartum, jikalau kamu bersyukur, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambah. Wa la in kafartum, jikalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala kata jikalau kamu bersyukur. Ayat ni Allah Ta'ala kata bukan taat. Ada tempat kata wa ati'ullah wa ati'ar rasul, taatlah kamu pada Allah, taatlah pada Rasul. Tapi kat sini tetapkan syukur. Jikalau kamu syukur, aku akan tambahkan nikmat bagi kamu. Jikalau kamu tak bersyukur, azab aku akan sampai. Jikalau kamu kufur, dia tak kata tak syukur. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azab aku terlampau tegas. Rupa-rupanya syukur ni mendatangkan segala benda yang kita tak sedar. Ilmu syukur, macam contohnya kita nak khusyuk dalam sembahyang. Bila kita kata masuk dalam khusyuk, berkaitan khusyuk dalam sembahyang, tanya orang khusyuk dalam sembahyang sebagainya, tanya di sana, tanya di sini khusyuk dalam sembahyang. Sebenarnya kita ada khusyuk dalam sembahyang, tetapi kita tak sedar. Dan kita menafikan kita khusyuk dalam sembahyang. Sebenarnya kita ada khusyuk, tetapi kemungkinan khusyuk dalam sembahyang ni berapa saat. Mungkin dalam rukuk, mungkin dalam duduk, dalam sujud, mungkin kita baca tahiyat, mungkin kita masa baca Fatihah, kita ada khusyuk. Khusyuk tu sedikit. Mungkin kita tengah khusyuk pada Maliki Yaumiddin. Pada ayat lain kita tak khusyuk. Maka yang sedikit tu kita kena hargai. Maka kita kata alhamdulillah dapatlah sembahyang. Walaupun sembahyang tu kita rasa macam
tak sempurna, tapi kita bersyukur sebab dia rezekikan untuk kita sembahyang. Bila kita sembahyang, ada tak khusyuk? Mungkin ada khusyuk kan, baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tak khusyuk. Kita kata alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala terhadap dapat khusyuk yang sedikit dalam Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi khusyukan dalam sembahyang. Maka bila kita syukur ataupun menghargai benda yang sedikit, dia akan tambah. Walaupun 1 saat, walaupun 2 saat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ni, syukur ni tempatnya halus. Halus ni maksudnya macam mana? Halus maksudnya macam mana? Maksudnya menghargai walaupun 1 saat, 2 saat, 3 saat. Bila kita menghargai 1 saat, 2 saat, 3 saat, akan menyebabkan kita ni akan dapat ditambahkan nikmat. Macam contohnya khusyuk tak dapat dalam sembahyang tu 100%. Kita mungkin dapat 0.1%. Bila kita syukur terhadap 0.1%, dia akan meningkat pada 2. Dia akan meningkat sampailah menjadi sempurna. Bila banyak kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita ingat untuk bersyukur. Dan martabat orang yang suka bersyukur ni, dia lebih tinggi daripada taubat, dia lebih tinggi daripada khauf, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada sabar. Sebabkan syukur boleh datangkan empat sifat tadi. Bila kita berhadapan dengan masalah, bila kita berhadapan dengan berbagai-bagai benda yang kita tak suka, tetap Nabi SAW bila berhadapan dengan benda yang tak suka, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua masalah datang pada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Lepas tu perkataan yang lain, Nabi SAW bila berhadapan dengan musibah, Nabi kata alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa jua benda yang berlaku. Kita tak faham, masa belajar berkaitan hadis kita tak faham. Bila masuk ilmu tasawuf baru nampak dia punya cara guna je. Cara pakai ataupun cara guna dalam emosi kita. Bila kita buat emosi, kita sabar, kita cakap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memikir untuk macam mana nak jalankan kehidupan dengan cara yang diredai oleh Allah. Bila kita cakap macam tu, jiwa kita ni mula tenang. Dia tak jadi macam dia jadi macam ada benda kurang. Dia akan jadi, dia rasa macam smooth, dia rasa macam boleh jalan. Tetapi bila kita dalam keadaan bosan, nak baca Quran pun tak boleh sebab kadang-kadang ujian, sebabkan sakit dan sebagainya, kita nak zikir pun tak boleh. Sebelum ni kita boleh zikir, sebelum kita boleh sembahyang malam, sebelum ni kita boleh buat benda-benda amalan-amalan yang banyak. Tiba-tiba sampai satu masa kita jadi muak, sampai nak kata apa nak buat ni. Lepas tu kita cakap nak taat kepada Allah Ta'ala, lepas tu rasa ada lagi kurang. Yang kurang tu ialah dilengkapkan dengan salah satunya ialah dengan syukur. Mulakan dengan syukur. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi bosan. Dia kena cakap macam tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi masa sekarang ni kita rasa macam kebingungan, rasa macam bingung. Lepas tu hati tu akan cakap, kenapa rasa bingung? Sebab bingung ni benda yang menyakitkan. Benda yang menyakitkan bagi orang beriman pahala. Alhamdulillah lah dapat pahala. Jiwa tu akan tenang. Sebab apa jiwa tu akan tenang? Sebab nafsu ni akan memberontak pada benda-benda yang tak selesa. Macam contohnya kita belajar Quran, sampai masa kita rasa bosan, tengok video lama boleh tahan juga, tapi satu masa kita bosan. Kenapa kat sini boleh lama, kenapa kat sini tak boleh lama? Sebab jiwa tu memberontak, dia tak selesa. Bila tak selesa, kita nak kontrol jiwa tu dengan pujuk je, memula dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan je balik, ingatkan akal, ingatkan jiwa yang segala sesuatu benda yang berlaku pasti dengan kehendak Allah. Bila kita sedar benda tu, kita bersyukur. Bersyukur sebab apa? Kita ni orang yang beriman. Selagi mana kita ni orang Islam, selagi mana kita ni orang beriman, segala benda yang tak selesa bagi diri kita tetap ada pahala. Segala apa benda yang kita langsung tak suka pun, apa benda berlaku dalam kehidupan kita, kita tak suka ke, wa na'udzubillah, rumah hancur ke, semua apa, tetap kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab berbagai-bagai sebab. Sebab kita sabar, sebab kita boleh tenang, sebab kita tak layan emosi kita, sebab kita tak bunuh diri, sebab kita boleh tolong orang walaupun kita susah, kita boleh tolong. Semua tu ada kiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena bermula dengan syukur. Syukur sebab kita Islam, syukur sebab kita iman, syukur sebab kita tahu banyak maklumat-maklumat, syukur sebab kita boleh sabar,
Syukur sebab kita boleh redha. Syukur sebab kita boleh takut dengan perintah Allah dan memikirkan berkaitan apa yang Allah Ta'ala nak pada diri kita. Maka kesyukuran semua tu meningkatkan ketabahan dalam jiwa. Meningkatkan. Sebab itulah ilmu syukur tu tinggi. Dan ilmu syukur tu bukan hanya kata Alhamdulillah, tetapi kita kena lihat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi berbentuk dunia atau berbentuk benda yang tidak dilihat oleh manusia tetapi dituntut oleh agama. Nikmat sabar, nikmat redha, nikmat taubat, nikmat sembahyang. Segala nikmat-nikmat, segala tu dikatakan nikmat. Maka orang yang duduk dalam ketaatan dituntut untuk bersyukur. Orang yang duduk dalam maksiat dituntut agama untuk bertaubat. Maka orang yang melakukan dosa dan sebagainya, Allah Ta'ala tuntutnya supaya kembali. Bila dah kembali, nak mentahankan diri daripada kelakuan supaya jangan patah balik kepada kejahatan, dituntut untuk bersyukur. Maka orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, tak diuji, ujian tu orang dahsyat. Tak pernah puasa, kena puasa. Kena puasa pula. Tak pernah minum arak. Kalau satu hari kena, biasanya minum satu, sebelum tidur minum satu bekas ataupun satu cawan arak. Hari-hari minum. Masuk Islam, nak kena tinggalkan arak tu. Agak-agak senang. Maka nak tenangkan jiwa itu dengan banyak bersyukur kerana boleh menerima Islam, dia dapat ada kekuatan dan dapat kekuatan dengan doa. Mula-mula dengan doa, lepas tu dengan syukur. Bila syukur tu banyak bercakap terhadap benar nikmat-nikmat Allah supaya kita ni menjadi sedar yang kita ni atas jalan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita masih orang beriman, kita masih lagi Islam, kita beruntung. Kita orang yang beruntung. Dah habis surah Insyirah, masuk pula surah Duha. Lepas tu ayat-ayat Quran bila kita dah tahu, gunakan, berbincang dengan ayat tu. Macam contohnya kita tak biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka kita baca, bila kita dah baca, kita faham maksud, kita gunakan maksud yang ada dalam tu supaya kita benda tu menjadi sebati dalam diri kita. Setiap satu benda yang sempit akan berlakunya kelapangan. Setiap benda yang sempit pasti akan berlaku kelapangan. Takkan Allah Ta'ala menipu. Kita cakap dengan diri kita, takkan Allah Ta'ala menipu. Kita kena sabar tempoh waktu kita sempit. Mungkin 1 tahun ni sempit, kita sabar dalam tahun ni. Kemungkinan 2 tahun. Dan mengharap dalam keadaan sempit ni Allah Ta'ala boleh bagi kesabaran dan redha dengan kesempitan waktu. Tunggu sampai Allah Ta'ala lapangkan kita dalam keadaan yang kita selesa. Itu ayat Al-Quran. Dan bila Allah Ta'ala gerakkan kita nak buat kerja, buatlah kerja sebaik mungkin. Bila kita dah buat sebaik mungkin, kita tak nampak jalan keluar, waktu itu kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tawakal. Ini masuk pula dalam surah permulaan siang, itu surah Ad-Duha. Itu surah yang nombor 93. Ada 11 ayat. Surah Duha ni biasanya kita baca waktu sembahyang duha. Surah Syams dengan surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Ad-Duha. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mulakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ad-Duha artinya permulaan siang, iaitu surah ke-93, mengandungi 11 ayat dari jenis Makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Fajr. Surah ini diperkatakan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaliber dan sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurniakan berbagai kenikmatan yang besar baik di dunia maupun di akhirat, agar baginda bersyukur kepada di atas nikmat tersebut. Sebab turunnya ayat dan asbabun nuzul, sebab apa diturunkan ayat surah Duha ni? Kerana agak lama wahyu terhenti. Sebelum turunnya surah Duha ni agak lama tak turun ayat-ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi macam
menggelabah. Kenapa tak turun? Adakah Allah Ta'ala tak suka ke aja? Sampai orang lain kata, sampai ada orang lain kata, wahai Muhammad, ada tak berita-berita baru? Nabi tak boleh nak cakap apa. Sekarang ni alhamdulillah ada orang kata baguslah tak turun kat benda-benda yang menyesatkan lagi. Banyak orang peli Nabi SAW masa ketika itu. Dan Nabi SAW dalam keadaan dia tak tahu apa nak buat, maka itu tunggu sampai Nabi SAW merasai dirinya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia rasa macam Allah Taala tak suka aja, ataupun dia rasa malaikat Jibril tak nak jumpa dengan dia. Kerana agak lama wahyu terhenti, tidak turunnya semenjak malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama, iaitu ayat Iqra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Baginda sangat merindukan sehingga kerap benar pergi ke Gua Hira itu menanti-nanti penerangan selanjutnya dari langit. Maka Nabi SAW bila tak jumpa, gelabah jangan lari pada orang ramai. Maka Nabi SAW, kalau kita duduk kat tempat je pun, kita lihat keadaan, kita dengar cerita keadaan Nabi, ataupun kita baca sejarah Nabi SAW, macam mana Nabi boleh tahan. Semua orang tak percaya pada Nabi. Nabi boleh bertahan. Dan Nabi boleh tahan bila Nabi tak bunuh diri. Dia tengok semua orang tak nak dengar cakap je, wahyu pun tak turun nak menenangkan jiwa, tak dapat nak bercakap dengan malaikat Jibril, maka Nabi akan pergi ke Gua Hira. Dia naik Gua Hira, dia cari, tak turun juga. Lepas beberapa hari turun balik, jumpa isterinya. Lepas jumpa Siti Khadijah, jumpa anak-anaknya. Lepas beberapa hari lagi, orang kacau lagi, jiwanya tidak tenang, pergi balik Jabal Nur, Gua Hira, naik balik, turun balik. Berkali-kali naik turun, tak dapat lagi wahyu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala nak uji kesabaran, ketabahan bagi Nabi SAW. Sehingga kerap benar pergi ke Gua Hira itu, menanti-nanti penerangan selanjutnya dari langit. Nabi SAW nak tahu sangat apa maklumat-maklumat selepas tu. Tetapi yang ditunggu tidak kunjung tiba, dan malaikat Jibril tidak juga muncul. Maka tersalah kesepian hidupnya, seolah-olah baginda terasing dari masyarakat kaumnya. Dan Nabi SAW rasa sunyi. Nabi Muhammad SAW manusia, dia bukan malaikat. Nabi SAW ada nafsu, tetapi nafsu yang ada pada Nabi bawa kepada ketaatan, tidak bawa kepada maksiat. Maka Nabi SAW rasa sunyi. Maka sunyi, dia pergi jauhkan diri pada orang, datang balik, pergi balik orang, datang balik. Sebab apa? Sebabkan nak cari jalan, nak hiburkan diri je, nak teruskan perjalanan penghidupan. Ajakan Nabi SAW, dia tak tahu masa tu apakah, dapat Madinah ke, ada orang Madinah ke, ada orang nak terima Islam ke, Nabi tak tahu. Nabi hanya cari jalan, apa nak buat, apa nak perlu nak dibuat. Masa tu pun dia tak tahu apa nak buat apa. Maka dia buatlah apa yang pandang bagi diri dia elok. Maka dia patah balik kepada asal turunnya wahyu, naik pada Jabal Nur ataupun Gua Hira. Terutama apabila orang-orang musyrikin mengejeknya dan berkata, sesungguhnya Tuhan telah meninggalkan dan membenci Muhammad. Kemudian malaikat Jibril pun turun membawa wahyu itu. Bila dah kerap sangat orang pilih Nabi SAW, turunlah wahyu kepada Nabi SAW selepas surah Iqra. Turunlah surah Duha, iaitu surah yang nombor 93. Apabila turunnya surah ini, Nabi SAW pun bertakbir di akhirnya kerana kegembiraan. Lalu menghukumkan bertakbir di akhir surah ini itu sunat. Dan diriwayatkan surah bertakbir di akhir surah ini dan begitu pula di akhir setiap surah selepasnya adalah sunat, iaitu membaca la ilaha illallah wallahu akbar ataupun Allahu akbar. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kenapa kita dalam khatam Quran bermula dalam surah Syams, habis surah Syams la ilaha illallah wallahu akbar, baca surah Duha wad-duha la ilaha illallah wallahu akbar, sampailah surah terakhir sekali surah
5 surah Al-Baqarah. Sampai surah Nas, la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan kegembiraan yang turunkan wahyu kedua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalan ni sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahu akbar. Tetapi Nabi waktu ketika itu permulaan turunnya surah Iqra, banyak Nabi sebut la ilaha illallah. Sebab masa tu di Mekah bukan tiada orang, maknanya majoriti 90% orang sembah berhala. Berhala begitu banyak. Yang besar ada 360, yang kecil-kecil tak terkira banyak. Dan orang makan berhala pun ada. Maka berbagai-bagai jenis berhala. Maka majoriti pemikiran manusia waktu ketika itu di Mekah, mereka anggap Tuhan ni banyak. Tiba-tiba Nabi SAW dia minoriti sedikit saja, dan Nabi yang paling lantang kata tiada Tuhan melainkan Allah. Orang kata gila kamu, banyak Tuhan macam ni, tiba-tiba kamu kata Tuhan tak ada kecuali Allah. Masa ketika itu, sekarang ni tak ada istilah gila lah. Kalau kita sebut la ilaha illallah, azan pun dan sebagainya, tak ada orang kata gila, sebab dah terbuka pengetahuan daripada kebanyakan orang, terutama negara yang majoriti orang Islam, negara ni tempat ni terutama. Maka Nabi SAW bila turun kat je, maka dia sebut Allahu Akbar, maka la ilaha illallah makin kukuh bagi Nabi Muhammad SAW ketika itu. Maka itulah sebabnya bila kita start tutup bacaan surah Syams sampai habis, ataupun surah Duha sampai habis, bermula sebut la ilaha illallah wallahu akbar untuk khatam Al-Quran ataupun tahlil arwah dan sebagainya. Kenapa sebut macam tu? Sebab Nabi SAW sebut kegembiraan bila turun wahyu yang kali kedua, bila antara wahyu yang pertama yang kedua tu makan masa yang begitu lama. Makan masa yang begitu lama. Sekarang ni kita baru tahu sebab apa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang kata ini semua tak ada dalil, tak ada nas dan sebagainya. Maka benda ni ada daripada kitab Asbabun Nuzul, punca turunkan ayat tu. Maka ulama-ulama pun ikut buat sama juga macam sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kita boleh baca kuat, tetapi disunatkan kita tak baca. Supaya apa? Nak ingatkan kita permulaan Islam. Waktu zuhur dan waktu asar Nabi baca dalam keadaan slow supaya orang kafir jangan dengar. Dan kita amalkan sekarang ni supaya ingat bermula ni Islam bukan senang. Nak fahamkan orang terhadap agama Islam bukan perkara yang mudah. Nabi terhadap masa tu Nabi tak kuat, orang kafir lebih kuat. Nabi guna cara kaedah seperti mana orang yang lemah. Sampai Nabi kuat baru gunakan kekuatan sebaik mungkin. Waktu lemah cara lemah, waktu kuat cara kuat. Waktu lemah jangan buat macam cara orang kuat. Macam contohnya orang kata ini semua apa Allah Ta'ala tak suka, semua gini-gini dalam agama tak kata, tak boleh nak bayar, itu tak elok nak bayar, ataupun haram nak bayar, tol tak nak bayar tol, tak nak buat lesen apa ni tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kena bayar lesen, ataupun haram kita bayar insurans, bayar tiap-tiap tahun, tak ada apa berbantu dan sebagainya. Tak bayar kalau kena saman naya. Kena buat cara orang yang lemah. Sebab Nabi ada waktu ketika lemah. Masa Nabi SAW di Mekah, iman Nabi kuat, tapi keadaan zahirnya lemah. Dan sahabat-sahabat nak isytiharkan Islam di kalangan orang ramai, Nabi kata jangan kuat-kuat, nanti kamu kena pukul. Macam mana Nabi SAW nasihat pada Abu Zar, jangan kamu kuat-kuat melantangkan terhadap Islam, nanti kamu kena pukul. Abu Zar tak percaya, dia buat macam tu kena pukul sampai pingsan. Sama juga Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Bakar, jangan terlampau tegas sangat terhadap orang, terhadap Islam. Jangan terlampau heboh-heboh sangat, nanti kamu kena pukul. Sayyidina Abu Bakar pun heboh, kena pukul. Sayyidina Ali tak berani heboh. Sayyidina Umar pun permulaan dia tak heboh sangat. Masa dia nak keluar daripada Mekah baru dia hebohkan, sebab dia dah nak keluar pada Mekah. Masa dia nak hijrah baru dia hebohkan, sebab dia hormat nasihat Nabi SAW. Sayyidina Ali tak heboh walaupun Sayyidina Ali kuat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun kuat, tetapi tak heboh sebab menghormati nasihat Nabi. Jangan heboh-heboh sangat kaitan Islam. Itu tandanya kita sembahyang zuhur dan asar kena siap. Sebab apa? Permulaan Islam tidak heboh-heboh. Dia mula dengan tengok siapa yang berkenan baru bercerita berkaitan Islam. Siapa yang tak berkenan, mereka tak akan cerita berkaitan dengan Islam. Itu permulaan yang dibawa oleh Nabi SAW. Menunjukkan ada masa
kita boleh gunakan kekuatan. Masa kita kuat. Ada masa kita tak boleh menggunakan kekuatan, sebab Islam tu macam tu asalnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. InsyaAllah akan datang akan terus pada surah Ad-Duha itu sendiri. Ada pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alima fis sudur. Ya Allah, mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, Allah. Ampunilah segala dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah segala dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunilah segala dosa besar, dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala balak, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.